Okey, part 1A, kita diminta untuk membina Ishikawa diagram bagi mengenal pasti punca berlakunya sakit otot semasa kerja angkat barang. Daripada apa yang kita dapat lihat, ini merupakan Ishikawa diagram ataupun cause and effect diagram. Ia terbahagi kepada 6. Kita mulakan dengan measurement. Does not have a balanced duty schedule. Kemungkinan di tempat kerja tersebut tidak mempunyai jadual yang seimbang. Sebagai contoh, mungkin pekerja tidak mempunyai masa yang cukup untuk rehat semasa bekerja, ataupun waktu pengagihan kerja di tempat itu tidak teratur. Seterusnya, lack number of workers. Kemungkinan tempat kerja itu tidak mempunyai ramai pekerja yang mencukupi, dan ini menyebabkan pekerja itu terpaksa kerja lebih lagi, dan ini merupakan salah satu mungkin punca kepada muscle pain due to the work of lifting goods. Seterusnya, methods. Workers do not perform certain body stretches and exercise before work. Seperti yang kita tahu, untuk melakukan kerja-kerja yang lasak atau mana-mana kerja berat, kita perlu stretching dulu atau warm up dulu supaya tidak berlaku kekejangan otot atau kecederaan otot sebelum mula bekerja. Mungkin ini merupakan salah satu punca kenapa pekerja selalu mempunyai masalah otot. Mungkin sebab diorang tak melakukan rutin ini sebelum mula kerja. Okey, work for a long time of period. Kemungkinan perkara ini berlaku kerana pekerja bekerja dalam sesuatu bahagian dalam tempoh masa yang lama tanpa rehat. Dan ini merupakan salah satu punca kenapa berlakunya muscle pain atau sakit otot. Dan repetitive work of lifting goods. Apabila pekerja melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang kali, seperti membawa barang yang berat berulang-ulang kali, sudah pasti otot yang kita guna untuk bekerja akan keletihan dan akan mulanya rasa sakit di bahagian-bahagian tertentu. Seterusnya, man. Pekerja-pekerja yang terkena ialah sudah semestinya sama ada pekerja lelaki atau pekerja perempuan. Dan seterusnya, environment. Kemungkinan disebabkan non-strategic lifting place, ini juga menjadi punca kenapa berlakunya masalah sakit otot. Selain itu, kita pergi kepada material. Material mungkin bermaksud goods that are too heavy and exceed a predetermined weight. Maksudnya barang-barang yang disediakan di tempat kerja itu mungkin melebihi berat ataupun terlalu melebihi berat yang telah ditetapkan dalam company. Akhir sekali, mesin. Kemungkinan dengan tiadanya forklift akan membebankan pekerja bagi mengangkat barang-barang yang dalam jumlah yang banyak. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Berikut merupakan control chart overall coating thickness graph. Graf ini menunjukkan 6 sampel yang diberi untuk membina control chart X-bar. Ianya dikira daripada shift nombor 1, 2, 3 sampai ke shift nombor 20. Seperti mana yang kita dapat lihat, overall hari yang ke-11 dan hari yang ke-14 itu memerlukan operator atau sesiapa yang bertugas untuk cek semula coating, kerana ianya ada masalah kepada mesin yang digunakan pada hari tersebut atau shift tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf C, Pareto chart graph. Untuk membina Pareto chart, kita perlu membina tabelnya dahulu. Terdapat 10 jenis defect yang ada di dalam graf ini. Daripada Pareto chart ini, kita perlulah mencari majority yang paling tinggi, majority defect dia. Untuk mencari majority defect dia, kita kena mulakan dengan line percentage 80%. Dengan membuat line 80% ini, kita dapat mengetahui majority defect yang ada, yang paling tinggi sekali daripada graf yang kita dapat lihat ini. Dan seperti yang kita nampak pada line kelabu putus-putus itu, dia mengenakan hampir-hampir pada titik 81%. Dan daripada situ kita dapat lihat majority defect yang paling tinggi merupakan lifted lid, poor wetting dan juga solder void. 3 perkara tersebut merupakan benda yang paling utama sekali. Kita perlu fokus untuk menyelesaikan masalahnya untuk mendapatkan 80% hasil yang baik daripada
masalah semua defect tu. Bagi masalah-masalah defect yang lain tu, kita haruslah memantau dan mengambil tindakan yang sepatutnya untuk menyelesaikan masalah-masalah defect yang lain itu. Part 2 iaitu program 5S. Aktiviti pertama ialah untuk menyenaraikan langkah-langkah untuk diambil untuk mengubah keadaan di dalam gambar tersebut mengikut program 5S. S yang pertama ialah sort, iaitu susun. Buang sampah dan barang-barang yang tidak digunakan ke dalam tong sampah. Langkah seterusnya untuk sort ialah letakkan barang yang mungkin akan digunakan ke kawasan tertentu dan bersihkan lantai. S yang seterusnya ialah set in order. Antara contoh yang diberikan ialah tong sampah diletakkan bersebelahan dengan kabinet supaya tidak mengganggu laluan. Langkah yang seterusnya yang boleh dilakukan ialah menetapkan sebuah kawasan untuk diletakkan alatan-alatan yang tertentu. Kemudian kita akan labelkan kawasan tersebut. S yang seterusnya ialah shine. Langkah yang diberikan ialah sentiasa meletakkan alatan ke kawasan yang telah disediakan. Langkah yang seterusnya ialah untuk tidak membuat sepah dan sentiasa membersihkan lantai. Program S yang seterusnya ialah standardize. Contoh langkah yang diberikan ialah membuat jadual untuk pembersihan. Langkah seterusnya yang kita boleh buat ialah menentukan dan mendokumentkan cara-cara untuk menggunakan alatan. S yang terakhir ialah sustain. Contoh langkah yang diberikan ialah menerapkan amalan 5S kepada pekerja melalui seminar dan latihan berkaitan 5S. Langkah seterusnya ialah sentiasa memastikan pekerja untuk menggunakan program 5S semasa bekerja dengan lebih kerap. Aktiviti 2. Menyarankan aktiviti yang berkaitan program 5S yang boleh dilakukan untuk menaik taraf ruang kerja berdasarkan konsep 5S di dalam gambar yang diberikan selepas program 5S diselesaikan. Aktiviti pertama ialah menggunakan bekas berlabel yang sama untuk alatan yang sama dan tidak menggunakan kotak yang asal. Aktiviti kedua, melabelkan kawasan dengan menggunakan warna label yang boleh dibezakan. Aktiviti yang ketiga ialah sentiasa melakukan kerja pembersihan kawasan selepas menggunakan alatan. Aktiviti yang keempat ialah mendokumentkan kualiti dan kuantiti sesuatu produk dan alatan. Dan aktiviti yang terakhir ialah sentiasa untuk mengikuti program 5S sebelum dan selepas membuat kerja.